saya Siti Nurjana binti Abdullah. Saya dari kelas BA 183B. Saya akan bertangkan tentang pengenalan bagi kepimpinan efektif dari perspektif Islam. Kita akan pergi ke pengenalan. Pemimpin ini adalah istilah yang menunjukkan kepada seseorang yang memimpin, menunjukkan contoh kepada orang lain untuk diikuti, menyediakan jalan untuk kejayaan masa depan dan meletakkan kerja yang diperlukan. Kepimpinan ialah satu proses yang menghalang inisiatif individu atau kumpulan untuk mencapai matlamat tertentu dan dalam situasi semasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aida binti Afian dari kelas BA 183B. Saya akan membentangkan tentang definisi kepimpinan efektif dari perspektif Islam. Kepimpinan amat penting untuk kejayaan sesebuah organisasi. Dalam kepimpinan, pengurus amat diperlukan untuk merancang, mengelola, atur dan mengarah, mengawal kerja dan perjalanan organisasi. Namun begitu, peranan utama pengurus adalah untuk mempengaruhi orang bawahan bekerja untuk mencapai objektif organisasi. Selain itu juga, pengurus merupakan pemimpin bagi para pekerjanya. Kepimpinan dalam perspektif Islam merupakan satu amanah atau tanggungjawab yang terbit daripada autoriti yang sahih. Pengurus yang memimpin sesebuah unit, jabatan atau organisasi merupakan individu yang diberi amanah dan bukannya diberikan peluang untuk mencipta atau memperluas pengaruh kuasa yang sedia ada. Dalam pengurusan Islam, sesebuah pengurus ialah seorang pemimpin yang akan ditanya di akhirat nanti tentang tanggungjawab kepimpinannya. Namun orang akan menyesal kecuali mereka yang telah menjalankan tugasnya dengan ikhlas dan jujur. Kepimpinan mempunyai pelbagai tarifan yang diberikan oleh pemikir pengurusan. Sebilangan buku mentarifkan kepimpinan pengurusan sebagai satu proses apabila seseorang individu mempengaruhi orang lain dalam kumpulannya ke arah mencapai objektif kumpulan atau arah tuju organisasi atau juga untuk melaksanakan arahan yang diberi oleh pengurus. Bentuk pengaruh dan cara pengaruh dijalankan berbeza antara seorang pengurus dengan pengurus yang lain dan juga tidak sama terhadap kesemua pekerjanya. Oleh itu, kepimpinan boleh ditarifkan sebagai satu proses arahan dan mempengaruhi aktiviti individu atau ahli kumpulan oleh pengurus. Kejayaan kepimpinan membawa kepada kepimpinan yang berkesan dalam menguruskan organisasi kepada pencapaian terbaik, perlu konsisten dan mendahului pesaing dan bukan semua pengurus berupaya menjadi pemimpin. Dalam Islam, amalan kepimpinan seorang pengurus mestilah tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sesetengah buku menegaskan bahawa tugas utama pengurus dalam Islam bukanlah setakat untuk mempengaruhi orang bawahannya, tetapi yang lebih penting adalah untuk mendaulatkan kalimah Allah dalam organisasi. Antaranya, memakmurkan organisasi dengan melaksanakan sistem kehidupan Islam berpandukan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Pihak pengurusan perlu memastikan bahawa pengurusan yang diamalkan dalam kerja-kerja seharian tidak bertentangan dengan perintah Allah SAW. Assalamualaikum. Nama saya Nofatia Arira binti Muhammad Fendi. Nombor matrik saya ialah 2021109401. Ciri kepimpinan efektif dari perspektif Islam. Amanah. Nabi Muhammad SAW memiliki sifat amanah yang agung. Sikap amanah adalah digalakkan selaras dengan arahan Allah dalam surah An-Nisa yang berbunyi, sesungguhnya Allah mewajibkan kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkan itu dengan adil. Yang kedua ialah tanggungjawab. Tanggungjawab ialah tanggungjawab untuk memikul segala-galanya kesedaran manusia tentang tingkah laku atau perbuatan yang disengajakan atau tidak sengajakan adalah tanggungjawab. Bertanggungjawab juga memerlukan penjelmaan. Kesedaran akan kewajipan. Tanggungjawab sudah menjadi sebahagian daripada kewajipan mesti diletakkan kepada setiap orang agar wujud dalam kehidupan manusia. Ada pihak lain yang mesti memikul tanggungjawab. Itu apabila seorang akan bertanggungjawab. Akibatnya terdapat dua cara untuk melihat tanggungjawab, dari perspektif melakukan dan dari perspektif mempunyai kepentingan daripada pihak lain. Yang ketiga ialah adil.
Ada salah satu sifat Allah yang diperlukan ialah keadilan, dan kerana kemusyrikan dosa dan dalam zat ketuhanan yang maha suci. Mustahil bagi Allah berlaku zalim. Keadilannya dalam kebenaran tiada tanding dan tiada tandingannya. Salah satu nama yang paling baik bagi Allah ialah Maha Adil. Dan amalan itu tidak bertentangan dengan perkataan, perbuatan dan akidah Islam. Seorang pemimpin yang tidak diwajibkan berpuasa, menahan diri daripada meninggalkan solat atau terlibat dalam sebarang aktiviti lain yang tidak diketahui. Seorang pemimpin juga perlu melaksanakan sesuatu itu dengan cara yang adil dan tidak mengambil pendapat sebelah pihak sahaja. Yang keempat ialah berilmu. Berilmu ialah segala pengetahuan atau kebenaran Allah tentang apa sahaja yang telah diberikan kepada para rasul dan alam ciptaannya. Masuk manusia yang mempunyai ciri-ciri dalam dalaman dan luaran. Pengetahuan juga boleh merujuk kepada maklumat dan kecergasan tentang sesuatu subjek yang disusun secara sistematik mengikut satu set prosedur yang boleh dimanfaatkan untuk menerangkan fenomena yang berkaitan dengan bidang ilmu. Yang kelima adalah beradab. Adab ialah moral, sopan santun, kesusilaan dan kemanusiaan serta tingkah laku dan perbuatan kebaikan. Berbeza dengan tafsiran skop dan perincian adab yang mungkin bermasalah jika dilihat dari segi nada umum karya. Kesamaan yang terdapat dalam tafsiran ini ialah gambaran pengalaman seseorang terhadap kepribadian dalam pelbagai konteks. Untuk menjadi seorang pemimpin, seseorang itu mesti mempunyai ilmu, kerana dengan ilmu seseorang itu boleh menjadi seorang yang berjaya. Justru seseorang pemimpin perlu belajar untuk mendapatkan ilmu, kerana pemimpin yang baik akan sentiasa belajar daripada apa sahaja, kerana dengan ilmu akan menjadikan seseorang berhikmah. Jika difikirkan keseluruhan ilmu manusia, bermulalah dengan Nabi Adam ketika menjadi khalifah dan diteruskan dengan Rasulullah ketika menjadi Nabi. Baik kepimpinan maupun ilmu badat telah diajarkan oleh Allah kepadanya. Okey, saya rasa itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum Tusa. Nama saya Nurul Ashiki binti Uni. Nombor matrik saya 202111157. Dan pada hari ini saya ingin membentangkan tentang prinsip-prinsip kepimpinan yang efektif dalam perspektif Islam. Yang pertama ialah kepimpinan mestilah melibatkan orang lain, iaitu pekerja bawahan atau pengikutnya. Kualiti kepimpinan pengurus dilihat tidak bermakna jika tiada orang lain yang terlibat. Yang kedua ialah kepimpinan melibatkan perbezaan kuasa antara pemimpin dan ahli kumpulan. Pemimpin mempunyai kuasa untuk mengarahkan ahli kumpulan, manakala ahli kumpulan tidak boleh mengarahkan pemimpin melakukan sesuatu. Yang ketiga ialah pemimpin juga boleh menggunakan pengaruhnya untuk memastikan pekerjanya mengikut arahannya. Pemimpin boleh membantu orang bawahannya minimum memahami apa yang perlu dilakukan dan bagaimana ia boleh dilakukan, serta memberikan cadangan bagaimana mereka boleh melakukan kerja mereka dengan paling cepat. Yang keempat ialah kepimpinan merangkumi gaya, di mana gaya pemimpin berbeza dalam memimpin orang bawahan mereka. Yang kelima ialah kepimpinan Islam tidak boleh terkeluar daripada syariat Islam. Seorang pengurus Islam mesti menggunakan kuasanya secara adil dan demi kepentingan syariat. Adalah penting untuk kita tahu bahawa kepimpinan boleh didapati dalam semua jenis organisasi, daripada perniagaan kecil sehinggalah perniagaan yang besar. Dalam situasi ini, seseorang boleh mempengaruhi tingkah laku individu atau kumpulan lain. Pengurus biasanya bertindak untuk membantu sekumpulan untuk mencapai matlamat dengan menggunakan kemahiran pada kepimpinan yang tersedia antara satu sama lain. Sekian, terima kasih. Saya Jimmy Zulaika binti Zaman, nombor matrik 202111849. Kepimpinan yang efektif adalah bersifat rabbani kerana sistemnya berlandaskan hukum syarak sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah. Kepimpinan ini adalah bukan satu kepimpinan yang direka oleh manusia, malah merupakan sistem yang diturunkan oleh Allah SWT melalui perantaraan Rasulullah yang dilantik baginda SAW menjadi contoh yang terbaik kepada manusia, kerana Islam mementingkan kualiti seperti iman, kecergasan dan keadilan yang penting untuk kepimpinan yang berkesan. Antara bukti sejarah zaman Nabi untuk perancangan kepimpinan efektif adalah seperti kepimpinan yang efektif ialah kepimpinan yang bersifat sulit dan tertutup. Hal ini demikian kerana ada golongan yang tidak suka dengan dakwah yang dilaksanakan oleh baginda.
Setelah umat Islam mempunyai sedikit kekuatan, dakwah dilakukan secara terbuka dan terang-terangan. Selain itu, dakwah yang disampaikan perlulah dirancang. Contohnya, baginda bercadang untuk meneruskan dakwah di Madinah walaupun terdapat ancaman di Makkah apabila ancaman terhadap umat Islam semakin teruk. Akhirnya, penghijrahan berlaku. Hubungan yang ini jelaslah bahawa walaupun Nabi Muhammad SAW mencapai beberapa strategi kepimpinan yang berjaya, manusia yang bermoral tegak moden ini masih menjadi penghalang yang ketara kepada teori kepimpinan secara keseluruhan. Dengan mengangkat Nabi Muhammad SAW ke martabat contoh yang berkesan, organisasi diberi keupayaan untuk mencapai matlamat dan mewawasannya kerana mempunyai sistem sokongan dan etika yang diperlukan. Akhir sekali, Rasulullah membentuk satu jemaah yang berstruktur dan berpasukan. Kekuatan Islam terletak pada jemaah atau pasukan. Oleh yang demikian, Rasulullah membina satu pasukan teguh yang terdiri daripada kalangan para sahabat. Antara ciri-ciri mereka ialah menerima alih daripada berbagai pengalaman dan latar belakang, merancang misi dakwah secara bersama dan mengumpulkan matlamat jemaah, iaitu untuk mengubah dunia dengan Sumber primer terdiri daripada dua sumber naqli iaitu Al-Quran dan Al-Hadis, manakala sumber sekunder adalah ijtihad dan nilai-nilai baik termasuk daripada tamadun asing. Sumber primer adalah sumber yang tidak mesti diterima, manakala sumber sekunder adalah berbentuk sokongan dan menjadi pilihan kepada umum untuk mengikutinya atau sebaliknya berdasarkan kesesuaian pemikiran rasional akal manusia. Sumber primer Al-Quran adalah sumber primer dalam tamadun Islam. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril dalam bahasa Arab secara beransur-ansur selama 23 tahun. Ia dibukukan sebagai masyaf, mengandungi 30 juzuk dengan 114 surah dan mempunyai 6,666 ayat. Ia adalah suatu mukjizat dan membacanya adalah suatu ibadah. Al-Quran adalah kitab yang sempurna diturunkan oleh Allah yang mengandungi pelbagai maklumat yang boleh digunakan oleh manusia. Ia boleh dianalisis, dikaji dan dikembangkan dengan potensi sepenuhnya. Penghasilan ilmu susulan selepas Al-Quran mestilah berlandaskan Al-Quran. Kandungan asal kerja, analisis atau pembangunan mesti dipertimbangkan semasa merancang asasnya. Al-Hadis adalah wahyu daripada Allah yang disampaikan kepada umatnya dalam ayat yang tersendiri daripada segi perkataan, perbuatan dan pengakuan Rasulullah SAW. Semuanya berdasarkan kepada Rasulullah. Al-Hadis atau kadang-kadang dikenali sebagai As-Sunnah ialah wahyu Allah melalui suara percakapan manusia oleh Rasulullah SAW. Sama ada diturunkan melalui ilham, gerak hati ataupun firasa insani yang normal. Sehingga abad kedua Hijrah, lebih sejuta hadis telah tersebar. Sumber hadis Rasulullah SAW ini dijadikan panduan sokongan untuk mempelajari beberapa maklumat yang cukup teori dalam Al-Quran. Sebagai contoh, apabila mengkhususkan bagaimana solat itu dilakukan, Al-Quran hanya menyebut kewajipan menunaikannya tanpa penjelasan dan perinci bagaimana ia dilakukan. Beginilah diterangkan dalam sebuah hadis di mana Nabi memberikan demonstrasi amali solat kepada para sahabat. Al-Hadis jelas merupakan sumber maklumat yang sangat penting bertujuan untuk mentafsir, menguraikan, mengamalkan atau mengkhususkan sesuatu makna dan mengamalkan maklumat yang terkandung dalam sumber pertama iaitu Al-Quran sekunder. Dalam tradisi Islam, sumber alternatif adalah sumber sekunder yang tidak datang secara langsung daripada teks wahyu ilahi tetapi merupakan hasil daripada proses usaha pemikiran sama ada melalui pengalaman, penyelidikan, naluri kajian pemikiran rasional atau pemerhatian kehidupan. Sumber ini kadang-kadang dipanggil sumber akli kerana ia bergantung kepada keupayaan akal yang sangat rehat. Dengan akal, manusia mempunyai ruang yang sangat luas untuk mempelajari pelbagai ilmu dengan kebolehan menganalisis dan mengsintesis maklumat yang semasa yang diterima. Berdasarkan hak bermaksud menentukan sesuatu perkara berdasarkan rasional akal dengan garis panduan dan hak yang dikandung dalam Al-Quran dan Hadis. Al-Ijtihad merupakan sumber sekunder dalam tamadun Islam. Ijtihad merupakan sumber sekunder dalam tamadun Islam. Ijtihad ialah pandangan ulama dan pemikir Islam mengenai sesuatu hukum yang dihadapi oleh umat Islam yang tidak terdapat secara jelas dan sumber primer. Penggunaan ijtihad dibolehkan selagi tidak bercanggah dengan nas wahyu berdasarkan hadis yang berlaku antara Rasulullah SAW dan Muaz bin Jabal. Ketika Muaz bin Jabal dihantar ke Yaman sebagai gubernur, Nabi bertanya kepada Muaz, "Oh Muaz, bagaimana apabila ditanyakan kepada kamu tentang sesuatu hukum?" Jawab Muaz, "Saya akan merujuk kepada Al-Quran." Ditanya Rasulullah, "Bagaimana jika tidak ada dalam Al-Quran?" Muaz menjawab, "Saya akan merujuk kepada Al-Hadis." Rasulullah SAW tanya, "Bagaimana jika dia tidak ada dalam hadis?" Maksudnya, "Saya akan berijtihad dengan pandangan saya." Rasulullah bersabda, "Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulullah." Tamadun asing ialah tamadun Islam ialah tamadun yang terbuka dan dinamik. Nilai positif tamadun asing yang tidak bercanggah dengan nas wahyu diterima sebagai sumber sekunder dalam tamadun Islam. Sebagai contoh,
Tamadun Islam menjadi lebih dinamik dan berkembang dengan penyerapan ilmu matematik, tamadun India yang semakin maju, ilmu perubatan, tamadun Cina dan lain-lain. Assalamualaikum, nama saya Nur Fatin Alira binti Mak Fendi. Nombor matrik saya ialah 2021109401. Okey. Saya ingin menerangkan tentang isu semasa tentang kepimpinan efektif dari perspektif Islam. Di Malaysia, banyak isu kepimpinan yang efektif dari perspektif yang boleh kita ambil. Contoh seperti PAS Kedah tolak kemah besar kekal sokong penyatuan ummah yang ditulis dalam artikel berita harian oleh M. Hifzuddin Ihsan yang heboh baru-baru ini. Datuk Ahmad Yahya mengatakan masyarakat perlu menyedari bahawa kepimpinan Pakatan Harapan yang mengambil alih pemerintahan negara selama 22 bulan setelah PRU ke-14 telah menciptakan penipuan dan keserakahan. Sebagai yang kita tahu, PRU ke-14 yang ambil alih oleh Pakatan Harapan selama 22 bulan. Jadi kerana itu kepimpinan yang seperti ini kita tidak mahu dipimpin oleh pemimpin yang membuat penipuan dan kerakusan terhadap rakyatnya sendiri. Era saat ini merupakan salah satu perubahan yang menuntut munculnya pemimpin yang mampu mengatasinya. Bagaimanapun, pada prinsipnya dapat disetujui bahawa Soekarno cukup berjaya dalam era revolusi. Tetapi kurang berhasil menangani era perubahan pasca revolusi. Dalam era perubahan seperti sekarang ini, pemimpin umat harus menyadari apa yang disebut sebagai the change demands on political leadership, perubahan di sekitar tugas dan peranan pemimpin politik. Oleh kerana itu, mereka harus terinformasi dengan baik dalam arti dapat memperoleh informasi yang cukup tentang perubahan yang sedang terjadi. Faktanya, di dunia yang semakin kompetitif saat ini, hanya mereka yang lebih tahu dulu dan pemimpin juga perlulah sentiasa peka dengan setiap perkara yang rakyat mengadu supaya setiap rakyat dan pemimpin mempunyai interaksi yang memuaskan orang ramai. Selain itu, pemimpin tidak boleh membuat suatu perkara mengikut diri sendiri sahaja kerana seorang pemimpin perlu mendapatkan pendapat setiap rakyat. Seorang pemimpin juga perlulah amanah dengan melakukan sesuatu untuk negara supaya negara kita ke hadapan seperti Indonesia. Tetapi Malaysia tetap ketinggalan di belakang. Oleh kerana itu, seorang pemimpin perlulah menjadi seorang yang amanah untuk menjadi pemimpin negara. Bahkan, itu juga merupakan prinsip dan kemauan berdasarkan kasus 3.1 identitas Malaysia yang dijelaskan dalam Badan Jilda mengutamakan kepentingan Islam. Kita boleh lihat bahawa seorang pemimpin perlu taat dan patuh kepada Allah dahulu sebelum seseorang itu mahu menjadi pemimpin untuk negara. Seperti yang kita tahu, sejak pandemik berlaku, negara kita tidak stabil dan pemimpin negara Malaysia selalu bertukar kerana tiada seorang pun yang boleh memimpin negara dengan betul. Jika seorang pemimpin itu mahu memimpin negara, beliau perlu membuat apa sahaja untuk memajukan negara kita supaya kita dapat menjadi salah satu negara yang maju seperti Jepun dan Korea Selatan. Pemimpin juga perlu memiliki keberanian yang cukup berdasarkan pengetahuan dan pengalaman dalam bidang yang dikenal. Tidak ada pengikut yang ingin dipimpin oleh pemimpin yang tidak pasti dan pengecut. Orang-orang memiliki sikap yang masuk akal dan menilai bahawa itu tidak bertahan lama di bawah seorang pemimpin yang tidak memiliki sikap itu. Seterusnya, seorang pemimpin hendaklah mempunyai kawalan diri yang tinggi. Pemimpin yang tidak dapat mengawal dirinya tidak akan dapat mengawal. Pemimpin yang dipilih harus memiliki kriteria untuk posisi atau tugas yang akan diberikan dengan tanggungjawab dan keterampilan. Ini bermakna seorang pemimpin yang dilantik perlulah sentiasa yakin untuk memerintah negara. Okey, saya rasa itu sahaja. Terima kasih. Kesimpulannya adalah kepimpinan yang efektif merupakan keperluan penting bagi pelaksanaan pengurusan Islam. Oleh itu, setiap orang perlu memberi ketumpuan kepada perancangan yang berkesan untuk memastikan organisasi berjalan dengan lancar dan sistematik. Proses perancangan hendaklah dijalankan dengan betul dan teratur.
proses perancangan penting termasuk menentukan visi, misi, matlamat dan objektif, menganalisis maklumat, mengambil maklumat, mengumpul dasar dan strategi, melaksanakan maklumat dan strategi. Okay.